Perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu
perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua
sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan katakan bahawa nak elok dia takkan elok dah. Itu kita kena terima hakikatnya. Zaman yang kita berada sekarang ni, kalau nak kata elok, dia takkan elok dah. Itu telah dinyatakan oleh Nabi SAW, yang saya yakin semua orang dengar ataupun pernah dengar, berkaitan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW tentang hal-hal berkaitan berlakunya kiamat. Jadi tajuk kita pada pagi ini pandemik COVID-19. Di mana anda? Di mana anda? Anda di mana?
Baik. Kita perlu faham bahawa kita berada dalam alam ini, dunia ini. Dan kita juga perlu faham bahawa dunia ini adalah sementara ataupun kekal. Kalau kita faham sementara, maka persiapan kita sudah tentu ada. Kalau kita memahami dunia ini kekal, maka kita tidak akan membuat apa-apa persiapan terhadap apa yang sepatutnya kita lakukan. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita memahami bahawa dunia ini adalah sementara. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk kita bercucuk tanam, yang mana bercucuk tanam ini hasilnya kita akan tuai di akhirat kelak. Yang paling menggerunkan kita ialah kesudahannya di mana? Apakah kesudahannya syurga ataupun neraka? Yang ni yang perlu kita faham. Sebab itulah tajuk yang saya pilih pada pagi ini ialah pandemik COVID itu, di mana anda di mana. Jadi kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini makhluk yang istimewa, lebih daripada makhluk yang lain. Dua makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala taklifkan kepada kita, dua makhluk yang Allah Ta'ala taklifkan untuk memakmurkan dunia ini, menggunakan segala kemewahan, kesenangan apa sahaja dalam dunia ini, dua saja. Yang pertama jin, yang keduanya manusia. Namun dalam banyak-banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia itu lebih hebat. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Sehingga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia itu sebagai khalifah semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada zaman kita, zaman Nabi SAW, dan diwarisi oleh umat-umatnya untuk memimpin dunia ini. Matlamat kita adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pandemik COVID berlaku bersebab kenapa? Imam At-Tabari pernah berkata, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum dari kesihatan tubuh badan. Sekarang kita berada, dulu kita sihat tubuh badan, nikmat yang banyak Allah Ta'ala bagi, tidak ada penyakit dan sebagainya. Lalu Allah hilangkan yang demikian itu dari mereka dan Allah binasakan mereka. Sebab apa? Melainkan apabila mereka mengubah serta memesongkan dengan melakukan kezaliman oleh setengah mereka akan setengah yang lain, dan melampaui batas setengah mereka atas setengah yang lain, maka ketika itulah berlakunya azabnya dan pengubahannya. Sebab manusia sendiri zalim ke atas setengah ke atas yang lain. Zalim ini bukan berarti kita memukul orang semata-mata, tetapi kita meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Baik dalam keluarga kita sendiri, dalam masyarakat kita sendiri, dalam bernegara kita sendiri. Begitu juga mereka melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi ciptakan kita wanita, kita nak jadi lelaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita perempuan, kita nak jadi lelaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita lelaki, nak jadi perempuan. Kita boleh lihat sebab-sebab yang mana berlaku benda ni. Ini yang kita perlu faham dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang berlaku, dan dalam masa yang sama kita dapat membendung diri kita daripada termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, ujian itu adalah satu darjah. Seperti mana dalam surah Mulk
yang kita baca setiap malam. Alhamdulillah ramai di kalangan kita yang membacanya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menjadikan hidup dan mati. Hari ini kita dengar, kita gerun. Bukan lagi orang jauh daripada kita, orang yang dekat dengan kita, kawan kita, sahabat kita yang dekat, kita kena COVID, sakit, mati. Bukan jauh daripada kita, dekat daripada kita, yang kita dengar hari ini. Perasaan gerun ada dalam diri kita. Itu semua ialah liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ahsanu amala. Man ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan kita sebagai seorang beriman, untuk kita memahami dulu di mana kita ini, bagaimana kedudukan kita ini dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri yang tidak tercatat dalam sejarah sebelum ini. Yang ni yang menjadi pegangan kita. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Surah Ar-Ra'd. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menimpakan kepada suatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, Allah Ta'ala tak akan turun sesuatu bala melainkan menyebab kesalahan mereka sendiri. Yang ni perlu kita muhasabah. Maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, tu'izzu man tasya' tudhillu man tasya'. Allah mulia siapa yang kendaki, Allah hina siapa yang dikendaki. Sebab tu kita kena faham, kita ini seperti mana manusia, kita manusia ini berada pada kitaran roda. Ada masa kita berada di atas, ada masa kita berada di bawah, ada masa kita berada di tengah. Ada masa kita senang, ada masa kita susah. Tapi persiapan ketika mana kita susah, persiapan ketika mana kita senang, semuanya diajar oleh Nabi SAW. Apapun disebut dalam ayat ini, dan tidak ada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Maka pegangan kita, keimanan kita, benda ni Allah Ta'ala beri dengan sebab kesalahan kita. Dan tak ada siapa pun boleh tolak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka kita diberi dua pilihan, iaitulah sama ada benda yang dalam bentuk material ataupun spiritual. Benda material apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita berikhtiar. Berikhtiar. Macam kita akan divaksinkan mula hari Sabtu ni. 7, 13, 18 kalau tak silap saya lah. Ada lagi lah tarikh-tarikh yang lain itu. Itu sebagai ikhtiar material kita. Yang kedua spiritual. Yang spiritual ni lah menyebabkan manusia lalai, manusia tak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi peluang, masih lagi tidak menggunakan peluang tersebut. Inilah yang perlu kita fahami. Jadi erti kehidupan ini di sebalik pandemik, inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah Ar-Rum. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu daripada lemah. Tengok kitaran hidup kita, daripada baby lemah, kanak-kanak lemah. Kemudian setelah dijadikan kamu lemah, kamu diberi kekuatan, remaja, dewasa. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Selepas kamu kuat, kamu akan jadi lemah dan berubat, tua. Allah menjadi mencipta apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, dan juga Allah Ta'ala yang mampu mengubah sesuatu. Jadi perubahan adalah sunnatullah. Sebab tu kita nak kaitkan pandemik awal Muharram kita ini, kita kena faham
bahawa diri kita akan berubah. Berubah adalah sunnatullah. Berubah ini adalah sunnatullah. Tidak ada siapa boleh menafikan perubahan dalam diri kita. Kita ambil diri kita dulu. Sehari-sehari kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita lihat hari sudah. Esok Jumaat dah. Sedang tak sedang Jumaat. Dan saya sendiri pun minta maaf tak menyatakan kata-kata aluan. Terima kasih. Semangat lajak pun. Terima kasih kepada Bang Rozaidi kerana menjemput saya pada hari ini. Yang dirahmati, yang dikasihi para pegawai, para pensyarah, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita kena faham perubahan adalah satu sunnatullah. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman seminggu macam sehari. Saya duk nampak dah. Sebulan macam seminggu. Duk nampak dah. Sebab itulah ada satu syariat yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Kadang-kadang kita duk fikir pasal apa kalau tak boleh buat setiap hari sekurang-kurangnya seumur sekali. Rupanya dia nak kaitkan dengan kehidupan kita ni. Kita perlu ingat apa dia? Solat tasbih. Ulama kata kalau kurang-kurangnya dalam seumur hidup sekali. Kalau tak boleh sekali, setahun sekali. Kalau tak boleh setahun sekali, sebulan sekali. Kalau tak boleh sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, sehari sekali. Kalau tak boleh sehari sekali, matilah. Jadi, apa yang disyariatkan itu, ia berbetulan dengan masa. Supaya kita ingat. Tengok Khamis ke Khamis, Jumaat ke Jumaat. Dah berapa bulan dah kita tak dapat hadirkan diri ke UUM. Bagi setengah-setengah mereka. Tetapi masa berjalan begitu cepat. Perubahan yang perlu kita lakukan ialah perubahan fizikal maupun spiritual. Fizikal kita maupun spiritual kita. Agama menganjur dan menyuruh kita berubah. Fizikal kita masuk kesihatan yang perlu kita jaga. Fizikal kita, peraturan-peraturan SOP yang telah diperkenalkan itu untuk nak jaga fizikal kita. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa spiritual kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam sebuah hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi. Aku ni seperti mana sangkaan hamba aku ke atasku. Ini dalam suasana pandemik ini, yang ni yang perlu kita ubah diri kita, iaitulah pertama kita mesti husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala bagi jaminan, aku seperti mana sangkaan baik hamba-Ku. Jika hamba-Ku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, kata Allah, aku datang kepada mereka dalam keadaan berlari. Jika hamba-Ku datang dalam jarak mereka dengan aku itu sedepa, aku akan datang kepada mereka dalam keadaan sedekah. Nak beritahu kepada kita perubahan yang perlu kita lakukan ketika mana di saat ini adalah berkaitan dengan perubahan yang merangkumi fizikal dan spiritual. Dalam sebuah hadis daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi SAW sebut, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas berakal. Allah Ta'ala bagi kepada kita akal. Ni yang lebih kita ni. Mana ada gajah belah manusia? Ada tak tuan-tuan tengok gajah belah manusia? Mana ada rimau belah manusia? Mana ada King Kong belah manusia, kecuali dalam filem Tarzan saja.
Tak ada. Yang duk bela ni adalah manusia. Sebab apa? Manusia lebih dari sudut akal. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Yang lebihnya manusia adalah segi akal. Kalau ikut kekuatan, kata Imam Ghazali, gajah lebih kuat. Tenaganya. Kuda lebih kuat. Kalau ikut kekuatan orang kata pada sudut hubungan kelamin, burung pipit lebih kuat daripada manusia. Begitu juga seterusnya. Jadi kata Nabi, orang yang cergas itu ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya. Muhasabah diri. Hari ini saya perhati tengok banyak orang yang tak mau nak ubah dirinya. Allah Ta'ala bagi peluang, boleh pergi semayang, tak pergi juga. Alasan COVID itu dijadikan alasan, tetapi pasal-pasal raya dia boleh hadir. Dia boleh datang, dia tak takut pun. Tetapi di surau, di masjid, dia takut. Dalam Allah Ta'ala, seperti mana yang kita dengar ceramah, Ustaz daripada Singapura tu satu ceramah yang bagus. Dia kata Allah Ta'ala dalam masa yang sama kita sedang tak sedang banyak ditarik daripada kita. Semayang rapat-rapat tak boleh rapat dah. Betul itu. Tak boleh pengajar ilmu, tak boleh dah sekatlah ni. Jadi makna kita kena memperhitungkan diri kita dan suka beramal untuk mencari bekalan selepas mati. Suka beramal. Buat persediaan beramal. Ia juga merupakan sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa itu apa dia? Beramal sebelum menghadapi ataupun berpindah ke alam barzakh ataupun ke alam akhirat. Sebab di alam barzakh, alam akhirat bukan lagi tempat beramal. Tempat beramal di mana? Di dunia. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal 'asr, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa makna dia? Wal 'asr, demi masa. Sekarang ni masa yang berlaku pada kita hari ini. Demi masa Allah bersumpah. Dalam masanya menyebabkan manusia rugi, menyebabkan manusia terhimpit, menyebabkan manusia susah. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan demi masa. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluk, tapi makhluk tak boleh bersumpah sesama makhluk. Hanya bersumpah dengan nama Allah. Kan? Innal insan, sesungguhnya manusia. Allah Ta'ala tak kata orang Muslim saja, orang bukan Muslim. Insan, makna keseluruhan manusia berada dalam kerugian. Illa alladhi, melainkan, ini jaminan Allah Ta'ala, illa alladhina amanu, melainkan orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal salih. Itu syarat dia. Beriman dan beramal salih itu ya kan, mendapat kejayaan. Kita nak menghadapi pandemik ini dari sudut spiritual, mesti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Dalam masa yang sama beramal saleh. Kalau ada jiran yang dalam kesusahan, kita bantu. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kita hari ini, kita bantu, kita tolong mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Kita bagi dia, bantu dia makan, dia sihat, dia boleh ingat pada Allah, dia boleh sembahyang sebagainya. Itu tujuan bantuan dalam Islam. Dengan orang yang diberi bantuan boleh makan lupa pada Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Baik, balik pada Al-Asr tadi. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mereka sentiasa berpesan. Macam pagi ini saya berpesan pada diri saya dan juga pada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian tentang kebenaran. Sama ada kebenaran itu boleh diterima oleh diri kita ataupun tidak boleh diterima. Kadang-kadang kebenaran ini ada yang
boleh diterima, ada yang tak boleh diterima. Saya bagi contoh lah. Mungkin orang tak setuju dengan statement saya. Terpulang. Saya ingat lagi tahun 2020. Hujung Januari saya pergi ke umrah. Ketika itu saya pergi, ada sipulan. Saya tak sebut nama, tapi tuan-tuan dan perempuan tahu. Dia orang kata ada bertemu tak dengan sipulan itu. Mekah ni luas, bila kita pergi sana ni maknanya pun kalau kita faham betul-betul, kita tak ambil tahu lah benar-benar macam tu. Lepas tu balik Malaysia, kita dengar. Bahkan kita dengar apa yang dikata oleh sepulan ni. Kita tak ada apa-apa pun. Dia buat sesuatu yang Allah Ta'ala murka tu, dia kata tak ada apa-apa pun. Tapi hasilnya kita lihat hari ini. Kita juga yang menanggung. Bukan dia seorang. Kita juga yang menanggung benda ni. Yang ni yang manusia susah nak terima ni. Nak terima kata benda ni ada kaitan. Sebenarnya ada kaitan sebab seperti ayat yang saya baca tadi. Banyaklah ayat. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran dan Nabi sebut dalam hadisnya. Berlakunya kefasadan, kerosakan di bumi dan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan manusia. Dia boleh cakap secara live, dia boleh cakap secara terang, dia kata tak ada apa-apa. Lepas pada tu kita tengok sampai hari ini. Jangan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala di bumi yang penuh berkat itu. Kerana Nabi Ibrahim berdoa di bumi itu, Allah Taala beri berkat. Kering kontang tuan-tuan, tetapi berkat bumi itu, apa yang kita nak, makanan yang ada di Malaysia, di mana dunia pun dia ada di situ. Begitu juga bumi Madinah, hasil daripada doa Nabi, keberkatan tersebut, maka bumi Madinah juga macam-macam ada. Jadi balik kepada perbincangan kita ni, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Sebab apa? Sebab dia tidak ada persediaan dalam diri dia. Sebab itu dalam hidup kita ni, jangan kita hanya mementingkan material semata-mata, sebab material itu tidak akan menguatkan kita. Kita kena seimbang antara material dan spiritual. Spiritual itu yang akan menguatkan diri kita. Sebab itu kita lihat, ada orang yang gaji 30,000, 40,000, 15,000, 20,000, tiba-tiba dia berhenti kerja. Bayang tengok. Kalau kekuatan spiritual tak ada dalam diri dia. Sebab tu tak heranlah ramai yang bunuh diri. Tak boleh nak survive. Sebab apa? Sebab terkejut. Dan kita pun macam tu juga. Yang bergaji ini jangan merasakan bahawa aku tak apa bergaji. Jangan. Semuanya datang daripada Allah. Allah Ta'ala nak mulia kita, dia mulia. Allah Ta'ala nak hina kita, dia hina. Sebab itulah kita disarankan untuk berzikir setiap pagi. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa wal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Mana kita ingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bagi masa, ruang masa untuk kita menonton TV, melakukan apa-apa kerja. Untuk kita nak ingat pada Allah, kita tak mau. Pelik manusia. Pencipta kita. Maka kalau kita duk sebut hari-hari, kita faham, ya Allah, kau mulia, siapa kena ki, kau hina, siapa kena ki. Tidakkah kita berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu? Kita merayu, kita sebut pada dia. Untuk apa? Untuk kita menyelamatkan diri kita apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir surah Baqarah yang kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna inna nasi'a. Rabbana la tu'akhizna inna nasina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau tanggung beban kepada kami apa yang benar kami tak
Tak larat. Jadi kita duk merayu tak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu kita merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah bagi benda yang kami tak larat tanggung, ya Allah. Nampak? Sebab tu disebut sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan kemurahan daripada Allah tanpa beramal soleh. Ini pun kita banyak dengar. Ada orang yang berkata secara gentleman, dia kata dia sedekah, dia bagi zakat, dia tolong orang, takkan Allah Ta'ala tak bantu. Ini termasuk dalam golongan ni. Wal ajizu, itu orang yang lemah itu ialah orang yang selalu mengikut hawa nafsu, hubungan dengan Allah pah ke laut, hubungan dengan manusia pah ke laut, kemudian dia buat baik, dia kata Allah Ta'ala nak tolong dia. Syaratnya kita tahu, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman, beramal soleh. Kalau tak beriman pada Allah, tak usah sembah. Kalau tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak payah cakap. Belum tentu kita akan dapat melepasi ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, perubahan atau hijrah seorang yang bergelar insan juga disebut dalam surah Al-Ra'du, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Yughayyiru ma biqaumin, nasib semua dalam semua aspek. Spiritual baik, material baik. Yang kaum tu ada sebab pun dalam spiritual pun Nabi ajar, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Tetapkanlah hati kami, pendirian kami di atas ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Bahkan kita disuruh untuk minta Allah ma'aini ala zikrika, ya Allah tolonglah. Bahasa Kedah kata, tuai aku ni untuk aku mengingatimu. Allah ma'aini ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan elok ibadat. Jadi la yughayyiru ma, setengah orang dia melihat kepada tafsir la yughayyiru ma dalam material saja. Ada orang baca ayat ni untuk guna yang material saja. Sebenarnya dalam spiritual pun tidak ada siapa yang boleh jamin bahawa amal ibadat yang dia buat selama ini akan menyebabkan dia terus istiqamah tanpa ia memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut hatta yughayyiru. Yughayyiru ma bi anfusihim. Mana Allah Ta'ala guna juga kalimat itu. Perubahan yang kita mesti lakukan adalah perubahan yang menyeluruh, dan juga perubahan tersebut mestilah berlaku daripada diri kita sendiri. Allah Ta'ala tak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga hinggalah mereka mengubah nasib mereka sendiri. Walaupun ketentuan itu telah ditetapkan oleh Allah, tetapi ketentuan itu ada dua. Yang pertama selalu saya sebut, dipanggil qada' mubram. Yang kedua qada' mu'allaq. Yang mubram kita tak nafi. Macam sebut tadi, ayat yang tadi. Kita dijadikan lemah, kemudian kuat, kemudian jadi lemah balik tu. Itu tak boleh nafi. Siapa pun tak boleh buat. Ilmu yang boleh ubah diri dia mudah selama-lamanya. Hatta kalau dia nak buat kepada pokok kayu pun tak boleh. Itu dia panggil mubram. Adapun mu'allaq seperti mana berlaku pandemik hari ini, kita boleh melakukan perubahan, melakukan orang kata apa, usaha untuk kita menghindarkan diri kita daripada terjebak dengan penyakit. La yuraddul qada illa bidu'a. Tidak tertolak ketentuan mu'allaq itu melainkan dengan doa. Doa mana? Permohonan kita. Kita sebagai seorang Islam kena angkat tangan, mohon pada Allah setiap hari. Bukan bermusim, bukan ada program baru kita buat. Tidak. Setiap hari kita kena minta. Yang saya katakan tadi, nak ubah kepada benda yang elok, yang macam dulu-dulu tak ada dah.
Ke depan ni kita akan berhadapan dengan apa lagi kita tak tahu. Dan Nabi sebut dah. Sayyidul Asqam yang kita berdoa tu, penyakit-penyakit yang berjangkit tak tahu dia akan datang lagi. Apa dia kita tak tahu. Kita kena terimalah benda itu. Sebab itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, kalau kita beriman pada Allah, sebab itulah kalau mati akibat daripada penyakit, kuman dan sebagainya, di sana ada syahid yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu Allah menganugerahkan akal. Allah Ta'ala bagi akal kepada kita. Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita. Alhamdulillah di Malaysia ni tak ada orang mati lapar. Tak ada orang mati lapar. Kita tengok bagaimana orang buat korban di chat dan sebagainya. Kita tengok video. Tuan-tuan boleh tengok video sendiri. Mereka nak makan daging tu pun. Kita dalam pandemik apa nama, orang kata apa, yang berlaku lah ni, korban baru ni kilo 2 kilo juga sampai rumah kita. Mungkin saya mungkin tak semua dapat, tapi kebanyakan dapat lah. Kebanyakan daging korban ni dapat lah. Itu dalam suasana pandemik. Patah lagi dalam suasana yang lain. Mereka nak boleh makan pun terpaksa hirih halus-halus, kemudian jemuk kering. Buat macam perkasam tu, makan dalam masa yang panjang. Kita hari tu katok buat sup makan. Habis tunggu telengar habis. Tak ada masalah kita ni. Dan sebab bagi manusia mengurus sesuatu sama ada untuk kebaikan ataupun sebaliknya. Allah Ta'ala bagi anugerah. Dan kalau kita ingat, Allah Ta'ala tidak pernah menghina orang Islam. Di bumi orang Islam lah banyak benda-benda material yang Allah Ta'ala beri, minyaknya, gasnya, apa yang tak ada. Semua ada dari negara orang Islam berbanding negara orang putih. Walaupun nampak cantik, ada salji dan sebagainya, kita tengok negara-negara orang Islam. Padang pasir dan sebagainya. Tapi minyak ada. Negara kita semua jenis ada. Maka Allah Ta'ala bagi kemudahan. Sebab bagi kita mengurus. Kalau kita mengurus tak ikut seperti mana yang Allah Ta'ala perintah, maka kita buat dalam bentuk kejahatan, maka kita terimalah benda itu. Baik. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbal alamin. Dan kamu tidak akan dapat menentukan kemohonan kamu. Kita tak boleh tentu kemohonan kita. Mengenai sesuatu pun. Contohlah, kita duk tunggu juga apa Tun M kata 2020. Nampak tak? Kita tentu dah tu 2020 ni nak jadi negara maju. Ni ayat ni jawab bagi. Dan kamu tidak akan dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun. Kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam semesta. Kita rancang. Rancang memang kena rancang. Tapi kita duk tunggu tengok. Rupanya 2020 ni pandemik yang jadi sebenarnya. Bukan jadi benda lain. Baik. Cabaran dan dugaan sebagai suatu kesedaran kepada kita. Hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jika kamu berbalah, berselisih pandangan, pendapat, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Seperti mana yang kita tengok hari ini yang berlaku dalam negara kita. Pandemik lah, orang politik pula dengan cara orang politiknya. Di mana kita sampai pening kita rakyat ni. Jadi Allah Ta'ala bagi teguran, in tanaza'tum berbalah, balik kepada Allah dan Rasul. Susah lah kita nak balik pada Allah dan Rasul, sedangkan kita ada kitab. Susun balik strategi kehidupan, komitmen yang memerlukan kepada niat. Niat kita apa sebenarnya? Duduk dunia ni niat apa? Kemudian kekentalan azam kita, takkan kita tak mau nak ubah kot. Umur 40 dah, umur 45 dah. Kadang-kadang kita tengok wal'iyadzubillah 50 pun judi tak boleh tinggal lagi. Ekor pun tak boleh tinggal lagi. Umur 60 dah, masjid pun tak kenal lagi, surau pun tak kenal lagi. Takkan tak ada dalam hati kita untuk kita merubah.
Dan umur kita 5-60, tak ada iman ni tak mantap. Tak tahu apa berkaitan dengan agama ni. Kalau bidang kita tanyalah tentang apa pun, tengah malam kita boleh jawab. Pagi buta boleh jawab. Tetapi tentang agama kita sendiri tak tahu. Kita sendiri tak tahu. Tentang hak diri kita, hak kepada suami kita, hak pada isteri kita. Satu lagi makna kata, berusahalah kita, kita sebagai seorang Islam, pelik kalau kita tak boleh baca Quran. Kita orang Islam tak boleh baca Quran ni pelik. Pelik, tak faham dengan hafal itu sama telah dah. Ni Quran ni tak boleh baca. Orang Islam apa nama? Quran tak boleh baca. Yang ni yang perlu kita ada niat, ada kekentalan azam, kemantapan iman. Apa labanya, hasilnya kebahagiaan hakiki dan abadi di dunia dan akhirat. Jadi pandemik COVID-19 di mana kita ada 4 perubahan yang perlu anda lakukan, kita lakukan. Yang pertamanya pemikiran, yang keduanya pemahaman, yang ketiganya penghayatan, yang keempatnya pengamalan. Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Agama yang Allah Taala beri jaminan, kena ada keyakinan kita. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizqaha. Tidak ada binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki. Itu kita kena faham. Janganlah kalian mengikut langkah-langkah syaitan. Buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Taala bagi kat aku tak bagi kat orang lain. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Banyak ayat-ayat menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dia masuk syurga dah. Lepas tu Allah Ta'ala dah tak bagi dia masuk syurga, dia pun tak mau. Dia masuk neraka seorang-seorang, dia ajak manusia. Jin manusia dia ajak sekali. Baik. 4 perubahan. Yang pertama pemikiran. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sihat itu ada pada badan yang sihat. Allah Ta'ala bagi kat kita akal yang sihat. Sudah tentu ada pada badan yang sihat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, laqad zara'na li jahannama katsirun minal insi wal jin lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dan sungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak daripada jin dan manusia. Siapa binatang tak ada, makhluk lain tak ada, sebab mereka bukan makhluk taklifi yang dipertanggungjawabkan. Ada dosa pahala pada mereka. Kita ni, jin manusia ni, yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengan mana ada akal, tak mahu fikir mana baik buruk. Kata daripada pemimpin sampai kepada rakyat bawah. Kalau kata bak komplain, semua jadi jahanam, tunggang langgang habis. Ada akal tak mahu fikir. Ada mata tapi tidak mahu melihat dengannya. Allah Ta'ala bagi mata, tak buta pun. Sebab tu Allah SWT sebut ada golongan yang Allah Ta'ala lahirkan di akhirat esok ni, mereka yang buta. Buta di situ bukan maksud buta mata, tetapi buta perut. Qala rabbi bima hasyartani a'ma qad kuntu basira. Dia soal bila Allah Ta'ala, ya Allah, kenapakah engkau bangkitkan ku dalam keadaan buta, sedangkan aku ada mata, boleh lihat. Mana walaupun ada mata tapi buta perut, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan golongan dalam golongan yang rugi. Ada telinga tak mau dengar,
Tak mau dengar. Ada pemikiran tak mau fikir, ada mata tak mau tengok, ada telinga tak mau dengar. Mereka itu lebih sesat. Balhum adal. Mereka itu seperti mereka itu seperti binatang. Binatang dia tak ada akal. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat. Binatang pun kita tengok pengalaman tsunami kan di Aceh kan. Kita baca, kita lihat melalui video sebagainya, ikan lari ke pantai. Abang kat kita baru tunggu duk lagi nak mampus. Gajah-gajah, rimau-rimau, binatang-binatang lari naik bukit habis. Dan kita duk alik lagi. Sebab tu dia kata, balhum adal, maka mereka lebih sesat daripada binatang. Baik, pemikiran mau clear. Baik, kemudian pemahaman. Man sara ala darbi wasal. Siapa berjalan di atas landasan, maka akan sampai. Tetapi jalan atas landasan akan sampai ke destination, ke tempatnya. Kalau tak jalan atas landasan, takkan sampai. Itu pepatah Arab. So, man sara ala darbi wasal. Siapa berjalan di atas landasan, maka akan sampai. Landasan kita apa dia? Landasan kita tidak lari daripada panduan Al-Quran dan juga Sunnah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghashiyah, tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan, dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung ganang bagaimana ditegakkan, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nak bagi kita faham, kalau unta ni dalam bab beradab, Wallahu alam, sepanjang pengetahuan saya, kalau salah tolong betulkan, unta ni dia nak bertubuh pun dia tak bertubuh depan orang. Yang saya faham. Mana dia tahu juga malu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan langit tu nak beritahu ada lagi orang yang mampu mencipta lebih daripada ni. So kita balik dan kita bertahu fungsi gunung ganang, banjaran dan sebagainya. Dan kita tahu Allah Ta'ala hamparkan bumi kepada kita seluas-luasnya untuk manfaat kita. Manfaat material kita. Jadi kalau ada kepahaman tentang ciptaan Allah, maka insya Allah perubahan pada diri kita, kelakuan kita akan dapat kita capai. Kemudian penghayatan. Jarrib wala hifz takun arifan. Cuba dan perhatikanlah. Dia apa yang berlaku ni kita perhati, kita tengok. Nescaya kamu akan menjadi orang yang berilmu. Oh, tak boleh. Sebagai contoh lah apa yang berlaku di Brunei dengan kita, macam mana dia orang buat. Dia buat, kita cuba buat, dan kita perhati apa yang dia buat. Maka adakah orang yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturun kepadamu daripada Tuhanmu itu, wahai Muhammad, perkara yang benar, sama dengan orang buta, yang buta mata hatinya. Semua orang yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang yang berakal sempurna. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Jadi kita kena hayati sebenarnya apa yang berlaku kepada diri kita baik, kepada masyarakat baik, supaya daripada itu kita boleh pengalaman, boleh ilmu dengan kita lakukan perkara tersebut, kerana perkara tersebut akan mendatangkan mudarat kepada kita. La darar wa la dirar. Jangan kamu mendatangkan mudarat kepada orang lain, dan orang lain juga mendatangkan mudarat, memudaratkan orang lain, dan orang lain memudaratkan kamu. Kemudian pengamalan. Ta'allaman saghiran wa'mal bihi kabiran. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Mana kita kena sentiasa belajar. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berubah. Pengamalan kita mesti beramal.
Jadi 4 benda ni mesti kita faham. Saya ulang sebut, pemikiran yang ada dalam diri kita, pemahaman yang ada di diri kita, penghayatan yang ada pada diri kita, setelah dia dihayati mesti beramal. Itu dalam bentuk ilmu, dalam bentuk praktikal. Sebenarnya semuanya berada di hadapan kita, di sekeliling kita. Sebab tu pelajar di akhir sem dia bagi praktikal. Hasil daripada apa? Hasil daripada pemikiran yang diperolehi, pemahaman yang diperolehi, penghayatan yang diperolehi, maka diamalkan. Boleh tak dalam bidang ekonomi itu untuk dipraktikkan? Boleh tak dalam bidang sosial itu untuk dipraktikkan? Begitu juga apa bidang pun. Terutamanya hal-hal berkaitan dengan agama kita. Kita masih tak terlewat, Allah masih sayang kepada kita, maka kita gunakanlah peluang dan ruang yang ada ini untuk kita sama-sama melakukan perubahan daripada 4 aspek, terutamanya hal-hal berkaitan dengan spiritual. Material ini bukan tak boleh disuruh juga, tetapi yang apa dalam pemerhatian saya yang tengok ni, banyak dari sudut spiritual yang manusia lalai dengannya, terutamanya hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya ada apa-apa soalan yang nak diajukan, saya soalah kepada anda semua. Kemudian terima kasih sekali lagi Abang Zaidi di atas jemputan. Mohon maaf di atas kesilapan dan kesalahan. Jadi saya serah kembali kepada Abang Zaidi. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada apa-apa soalan yang tak dikemukakan pada Ustaz? Saya buka. Tak ada apa-apa soalan. Jadi demikianlah tadi ceramah dan perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Mat Nizar bin Abdul Rahman, Pensyarah Kenan Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah Universiti Utara Malaysia. Semoga apa yang diperkatakan tadi akan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih Dr. di atas perkongsian ilmu itu tadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan pendengar sekalian yang sudi bersama-sama mengikuti program kita pada pagi ini. Akhir kata, saya dengan ini menyusun 10 jari, memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap semasa mengendalikan program ini. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama dengan tajuk yang lebih menarik lagi. Dengan itu, sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah. Tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah.
atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam
sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta.
Hijrah membentuk perpaduan, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan